Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salamu ala ibadihi allazina astafa. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Wa usalli wa usallim wa abarraha wa atyabaha ala sayyidina wa maulana Muhammad Abdullah wa khatimin nabiyyin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul kalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. وقال عليهم الصلاة والسلام في جوامع الكلم إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرة الجهل وسكرة الحب العيش وأنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله فإذا ظهر فيكم حب الدنيا وأنتم لا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله القائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار أو كما قال عليهم الصلاة والسلام. Alhamdulillah tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala telah mempermudahkan kita berada di jalan Allah. Ini satu kurniaan cukup besar. Satu kurniaan yang cukup besar Allah beri peluang kepada kita untuk keluar jalan Allah, berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Satu peluang besar. Jadi tuan-tuan mulia, walau bagaimanapun tuan-tuan mulia, kita berada di jalan Allah, tapi kita jangan puas hati apa yang telah kita buat. Kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah dah beri peluang. Dan tapi tuan-tuan mulia, kita jangan puas hati lagi apa yang telah kita buat. Kenapa tuan-tuan mulia? Kerana Allah Subhanahu wa taala inginkan, mahu daripada orang beriman ni bukan banyaknya amal, tapi Allah Subhanahu wa taala mahu daripada orang beriman ni amal yang terbaik. Oleh kerana itu tuan-tuan mulia, kita tak tahu amalan kita yang mana yang terbaik. Sebab tu kita kena buat sebanyak mungkin. Dan kita jangan puas hati apa yang kita dah buat. Kita kena teruskan lagi. Allah nak tengok kita, daripada kita, amal yang terbaik. Dakwah yang terbaik. Fikir yang terbaik. Risau yang terbaik. Amalan yang terbaik. Allahu Akbar. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kamu yang terbaik amalannya? Allahu Akbar. Ayyukum ahsanu amala. Jadi itu namanya, oleh kerana kita tak tahu
Amalan manakah yang merupakan amalan terbaik yang kita nak hadapkan pada Allah Subhanahu Taala? Sebab tu kita tak boleh puas hati lagi. Sampai bila tuan-tuan? Sampai kita mati. Allahu Akbar. Sebab tu kita kena teruskan lagi. Karena Allah tengok walaupun sikit, kalau amal itu terbaik di sisi Allah, sudah cukup untuk memberi kejayaan dia di dunia, di akhirat, sehingga dapat menghadap Allah Subhanahu Taala. Contohnya tuan-tuan beliau, Siti Zubaidah radhiyallahu anha, isteri kepada Harun ar-Rasyid radhiyallahu anhu. Satu orang wanita yang solehah, warak, jelitawan, mana dia telah menghabiskan masa dia, kebanyakan masa dia habis untuk Allah Subhanahu Taala. Beribadat kepada Allah Subhanahu Taala, mengingati Allah Subhanahu Taala. Dan harta dia juga telah dihabiskan semata-mata untuk agama Allah Subhanahu Taala. Bukan untuk keperluan diri dia, tapi untuk keperluan umat. Jasa dia sampai sekarang masih ada lagi. Harta yang dihabiskan untuk apa? Untuk umat, kepentingan umat. Dia telah buat satu terusan, sebuah terusan daripada Iraq sampai Mekah. Kalau tuan-tuan pergi haji, kalau tuan-tuan pergi ke Arafah sana, tuan-tuan masih tengok, masih ada tembok-tembok, dinding batu. Itu bekas terusan yang dibina oleh Siti Zubaidah radhiyallahu anha. Allahu Akbar. Dan baru ni masa saya di Saudi, saya dengar kerajaan Saudi telah bagi berapa ratus juta untuk dicek balik adakah terusan itu masih boleh diguna ataupun tidak. Kalau jika dapat diperbaiki, mereka akan gunakan kembali air yang disalurkan daripada Iraq. Saya dulu sangka dah kawasan tu saja. Baru ni saya pergi, mereka kata daripada Iraq dia alirkan air tersebut. Jadi Siti Zubaidah telah membina sebuah terusan yang begitu panjang dengan harta dia sendiri, bukan dengan harta orang lain. Kenapa dia punya fikir? Dia punya fikir bukan untuk kepentingan diri dia, kepentingan yang untuk umat, supaya umat yang datang ke sana daripada seluruh dunia tidak susah untuk memperolehi bekalan air. Allah Akbar. Bayangkan tuan-tuan belia, bila tidak ada air, macam-macam kesusahan datang. Macam-macam problem. Manusia yang baik pun boleh dia berubah bila tak ada air. Tengok kat istimak kita baru ni, bila tak ada air semua kelang kabut, kan? Semua tanya, mengapa tak ada air? Mengapa tak ada air? Kan? Macam-macam boleh berlaku. Allahu Akbar. Apatah lagi kalau tempat yang tak buat kerja agama, kalau tak ada air, lagi pening kepala. Ini dalam orang buat kerja agama. Kita sabar. Kan? Sampai peringkat sabar tu kan. Allahu Akbar. Jadi dia telah korbankan. Dia buat membina dengan harta yang banyak untuk kepentingan umat, supaya umat tak susah. Bayangkan ketika tu, zaman tu memang tidak ada air. Saudi kering kontang. Kan? Allah Akbar. Air seruling pun belum dicipta lagi. Maka Siti Zubaidah telah bina terusan yang menelan belanja begitu besar. Apabila siap saja terusan tersebut, dialirkan air daripada Iraq sampai ke Mekah, supaya semua orang dapat manfaat. Tapi sayangnya tuan-tuan, bila air dialirkan dalam terusan tersebut, dia tak kekal lama. Air yang dialirkan dalam terusan tersebut tak kekal lama. Alir-alir sampai mana? Besok pagi tengok tak ada lah. Disalurkan, tapi air itu menghilang. Maka diberitahu kepada Siti Zubaidah radhiyallahu anha. Maka disuruh cek balik apa sebab air itu hilang daripada terusan tersebut. Mereka periksa, maka dapati ada tempat
yang jerap, yang menyebabkan air itu masuk, kan? Yang tak mengekalkan air. Lalu Siti Zubaidah radhiyallahu anha pun bagi tahu, kan, supaya diperbaiki terusan tersebut, supaya dapat maintainkan air yang ada dalam sungai tersebut. Lalu para engineer dia bagi tahu, kalau kita nak perbaiki balik terusan ini, kos perbelanjaan, pembinaan dia menelan 2 kali ganda daripada asal kos pembinaan. Lebih mahal daripada kos pembinaan. Kerana nak kena bungkah balik. Tak tahu dekat mana yang jerak tu. Maka dia kena punggah balik. Maka menelan belanja 2 kali ganda daripada hasil kan, pembinaan, asalnya pembinaan. Allahu Akbar. Itu pun Siti Zubaidah radhiyallahu anha bagi tahu pada dia punya ni, dia kata, aku sanggup membiayai kos perbelanjaan tersebut asalkan umat tak jadi susah. Kerana dia fikir bukan untuk diri dia. Kalau untuk diri dia, sekadar dia buat kat rumah dia, kat banglo, kat apa ni, dia punya maligai dia cukup lah. Tapi fikir dia, fikir umat. Bukan fikir untuk kepentingan diri. Allahu Akbar. Maka dia telah korbankan harta dia habis-habisan. Bukan harta orang, tak kutip harta orang. Harta dia sendiri digunakan perbelanjaan habis-habisan. Membina terusan, memperbaiki pulih terusan tersebut. Sehingga manfaat dapat digunakan. Allahu Akbar. Begitu lama digunakan terusan tersebut. Inilah sekarang ni orang nak perbaiki balik. Boleh guna tak boleh guna balik. Lama-lama lah. Jadi tuan-tuan boleh, Siti Zubaidah telah buat habis-habisan semata-mata untuk agama. Bila dia meninggal tuan-tuan boleh, bila Siti Zubaidah radhiyallahu anha meninggal, seorang pembantu dia, khadimah dia telah mimpi Siti Zubaidah radhiyallahu anha. Telah bertanya kepada Siti Zubaidah radhiyallahu anha kerana tengok di dalam syurga. Lalu bertanya, wahai puan, apakah amal yang telah menyebabkan puan dapat masuk dalam syurga Allah SWT? Adakah dengan sebab pengorbanan puan terhadap membuat buat terusan yang menelan belanja yang begitu besar, dan Allah SWT telah suka dengan puan, Allah SWT telah masukkan ke dalam syurga. Lalu dikatakan Siti Zubaidah radhiyallahu anha bagi tahu, aku dimasukkan ke dalam syurga ni bukan dengan sebab amal aku ini. Walaupun aku telah habiskan harta aku yang begitu banyak untuk umat, bukan untuk kepentingan aku, tapi di sisi Allah, Allah SWT belum kira amal ini terbaik di sisi Allah SWT. Allah tak pandang pun. Allah tak kira lagi yang terbaik. Walaupun di sisi manusia mana nampak hebat noh. Harta dah habis dah. Semata-mata untuk agama Allah SWT, bukan untuk kepentingan diri. Tapi di sisi Allah masih belum dikira amal yang terbaik. Allah Akbar. Jadi apakah amal yang menyebabkan kamu telah masuk dalam syurga? Jika hanya satu amal saja, yang mana di sisi manusia nampak remeh-temeh saja, nampak kecil saja. Tapi di sisi Allah SWT, Allah SWT anggap ini satu amalan yang cukup besar, yang sangat berharga, yang menyebabkan amal inilah Allah SWT masukkan aku dalam syurga Allah SWT. Allahu Akbar. Walaupun di sisi manusia menganggap tu kecil saja. Kecil. Tapi di sisi Allah anggap besar. Allah gembira dengan amal tu. Apakah amal tu tuan-tuan mulia? Kecil saja. Satu ketika Siti Zubaidah berkata, aku bersama dengan khadimah aku, khawadim aku, bersama dengan pembantu-pembantu aku. Masa tu
Zaman-zaman kami ni kami suka dengar apa? Nasyid. Kami suka nasyid diperdendangkan. Maklumlah tuan-tuan mulia, orang Arab ni suka dengar nasyid. Macam kita pun suka dengar kan. Tapi nasyid mereka hidup. Dengar saya begitu feeling. Dia bukan dengar sih. Kalau dengar saya, Masya Allah, dia tak khabar yang lain lah. Tak nampak yang lain lah. Siapa lalu pun tak nampak. Punya khusyuk dengan syair tu, dengan nasyid tu. Allahu Akbar. Hingga menyucuk kalbu. Allahu Akbar. Dia punya feeling tu. Mata terpejam, telinga dia pun tak tahu dah. Kaki terangkat pun tak tahu dah. Macam orang dok pergi dengar apa lagu-lagu tu kan. Ini zaman-zaman tu. Nasyid mereka tu, syair mereka tu hidup. Macam kita tengok macam dalam bahasa Urdu pun ada bait-bait kan. Nat. Kalau kita dengar, kalau kita faham tu, kita boleh nangis. Allah Akbar. Nat mereka hidup. Tak macam kita punya tuan-tuan mulia. Jadi satu ketika bila dia dengar saja, Allahu Akbar. Bila dia dengar saja syair-syair yang mendendangkan, membesarkan Allah, Allahu Akbar. Bila tengah dengar saya punya feeling, tiba-tiba kedengaran bunyi azan dilaungkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan dilaungkan. Satu orang tengah feeling. Kalau tuan-tuan, kalau kita tengah feeling, mesti tak boleh berhentinya. Siti Zubaidah radhiyallahu anha bila dengar saja, dia suruh semua stop. Berhenti. Jawab azan ni. Allahu Akbar. Jawab azan. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tuan-tuan mulia, dengan sebab amal ini saja, walaupun di sisi manusia nampak kecil ya. Walaupun di sisi kita hari-hari kita dengar azan, kita cakap macam tu ya. Tapi di sisi Allah, satu orang menjawab laungan azan berkumandangkan, Masya Allah. Allah kira itu amal yang terbaik yang menyebabkan Siti Zubaidah radhiyallahu anha dimasukkan ke dalam syurga. Allah. Inilah tuan-tuan yang mulia. Inilah kita manusia. Yang mana kita siasa jangan puas hati dengan apa yang kita telah buat. Sembayang kita, puasa kita, zikir kita, Al-Quran kita, akhlakiyat kita, muamalat kita, muasyarat kita. Jangan kita puas hati. Kita mau usaha setiap hari meningkatkan amal sehingga Allah SWT jadikan, Allah kira yang mana satu amal kita yang terbaik. Mudah-mudahan dengan amal terbaik inilah Allah gembira dengan kita, yang menyebabkan kita dapat jumpa Allah SWT. Ini tuan-tuan boleh. Oleh kerana itu kita tak boleh puas hati lagi. Tidak ada satu orang pun bagi tahu, aku dah terbaik ni. Kali ni aku keluar 40 hari terbaik. Tak boleh mengaku lagi. Aku selama ni aku dah keluar 4 bulan tiap-tiap tahun. Tapi kali ni 4 bulan aku keluar terbaik. Tak ada satu orang boleh mengaku bahawa dia keluar 4 bulan kali ni terbaik. Selama ni 30 tahun, 40 tahun aku dah semayang. Inilah semayangku yang terbaik. Tak boleh tuan. Kita tak tahu. Allah Akbar. Aku dah baca Quran. Kali ni aku keluar baca Quran yang terbaik. Kita pun tak tahu. Allah Akbar. Oleh kerana itulah tuan-tuan mulia, orang beriman siasa dia kena apa? Meningkatkan dia punya semua amal dia sehingga sampai dia mati. Yang mana Allah akan redha dengan dia, Allah akan cari, Allah akan bagi satu amal yang terbaik sehingga dapat menghadap Allah Subhanahu taala. Allah Akbar. Ini tuan-tuan mulia, yang kita syukur pada Allah Subhanahu taala, kita baru saja masya-Allah 40 hari daripada istimak kita. Ni. Jadi kita tuan-tuan mulia, kita jangan puas hati lagi. Aku dah balik 40 hari ni, puas hati lagi ah? Siapa dah puas hati dengan 40 hari dah? Cukup. Siapa yang belum puas hati lagi dengan 40 hari dia? Angkat tangan tengok. Masya-Allah. Jadi kita mau rasa dahaga lagi. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu taala, macam mana
kita nak dapat sesuatu amal yang terbaik. Kerana Allah SWT nilai amal yang terbaik. Tapi bagaimana kita nak usaha dapat amalan yang terbaik, tuan-tuan mulia? Amalan yang terbaik akan dinilai dari segi iman yang terbaik. Allahu Akbar, tuan-tuan. Iman yang kuat. Sebab itu, tuan-tuan mulia, kita keluar jalan Allah SWT nak usaha atas iman. Kerana bila iman seorang meningkat, amal dia akan meningkat. Bila iman lagi meningkat, maka amalan akan meningkat. Bila iman lagi meningkat, amal pun akan jadi amal yang terbaik. Sebab itu dalam setiap hari setiap orang kena usaha atas iman dia. Setiap hari, setiap waktu, setiap detik. Usaha atas iman perlu dijalankan. Sehingga amal kita akan siasa meningkat. Fikir kita akan meningkat. Risau kita akan meningkat. Ibadat kita akan meningkat. Muamalat kita akan meningkat. Muasyarat kita akan meningkat. Akhlakiyat kita akan meningkat. Allahu Akbar. Sehingga Allah redha dengan kita. Kenapa, tuan-tuan? Bila iman meningkat, semua perintah Allah SWT, semua perintah Allah jadi mudah untuk ditaati. Semua amalan-amalan jadi mudah nak taat kalau iman meningkat. Dan semua larangan Allah susah, mana mudah dia tinggalkan. Mudah untuk dia jauhkan. Susah dia nak turuti larangan tu. Maka mudah dia taat perintah Allah. Mudah dia tinggal larangan Allah SWT. Allahu Akbar. Bila iman meningkat. Tapi tuan-tuan, bila iman lemah, iman tak usahakan, tuan-tuan, amal menurun. Maka bila dengan iman lemah, maka segala perintah Allah susah nak ditaati. Tadi iman meningkat, mudah nak taat. Kalau iman menurun, maka semua perintah Allah susah nak taat. Sehingga sampai satu tahap nak sebut subhanallah, susah nak sebut walaupun ringan di lidah. Allahu Akbar. Sebab itu, tuan-tuan, iman merupakan satu perkara yang sangat besar. Iman merupakan satu perkara yang sangat besar. Bukan perkara kecil. Sebab tu iman walaupun sekecil, sebesar zarah. Satu orang yang ada iman sebesar zarah, sekecil sebesar zarah, setelah walaupun dia masuk neraka, last kali dia dapat masuk syurga, itu pun syurga dia 10 kali besar dunia ni. Mahligai dia dibawa daripada orang dia, tak main kapet hijau lagi, atau batu mozaik. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, labinatum min zahab wa labinatum min fiddah wa milantuha miskul asfar wa turabuha za'faran wa hasba'uha lu'lu' wal ya'kun man yadkhulaha yan'amu wa yakhludu wa la yamun. Allahu Akbar. Satu orang hamba Allah saja yang punya iman sebesar zarah, walaupun dia telah dicelup neraka, dia akhir sekali akan masuk syurga, kan? Keluar masuk syurga, Allah bagi mahligai dia diperbuat daripada apa? Labinatun, bata-bata emas. Tak mainlah batu-batu mozaik ni. Batu mozaik tak pandang macam situ. Kat sana main tengok tu ya, bata-bata emas. Kalau sini kat Malaysia, kalau kita nak pergi beli emas, di kedai emas timbang apa? Kata bata, saya nak beli satu bata emas. Dia kata, bata. Ataupun apa longsong? Longkong, kan? Orang terkejutnya. Dia kata mau timbang pakai karat saja, karat. Tak ada bata-bata. Dia akan terkejut. Ini tak main ni lagi, main bata terus. Allah Akbar. Dibina mahligai bagi iman yang sebesar zarah. Allahu Akbar. Itu naluri manusia yang suka pada emas. Kalau manusia yang suka pada perak, Allah bagi perak. Lantai daripada misk. Wa turabu za'faran. Dan campuran baca dia tanah daripada za'faran. Allah Akbar. Batu campuran lantai dia dibuat, no? Wa hasba'uha lu'lu' wal yakun. Daripada permata lu'lu' dan yakut yang berwarna merah.
Allah Akbar. Tak jalan atas ni lah. Masa tu jalan atas apa permata-permata. Allah Akbar. InsyaAllah tuan-tuan dia. Siapa yakin insyaAllah dia akan jalan atas permata? InsyaAllah. Semua akan jalan insyaAllah beriman ni. May yadkhulaha yan'amu. Siapa yang masuk dalam dia? Yadkhulaha yan'amu, diberi nikmat. Seronok, gembira. Tak ada migrain, tak ada pening kepala lagi dah. Allah Akbar. Gembira dalam dia. Wa yakhludu wa la yamut. Kekal abadi, tak mati-mati dah. Allah Akbar. Ini tuan-tuan mulia, dengan iman. Sebab tu tuan-tuan mulia, untuk dapat amal yang terbaik, pertama sekali dengan iman yang betul. Maka iman yang betul tak boleh duduk saja tuan-tuan mulia. Iman yang betul perlu diusaha. Iman yang betul, iman yang ni perlu diusaha. Dia tak boleh puas hati dengan apa iman yang dah ada. Sebab tu Maulana Yusuf rahimahullah beritahu, barang siapa yang puas hati dengan apa yang dia dah buat, dia puas hati dengan iman dia sekarang ni, maka seolah-olah dia telah bunuh diri dia. Kerana dia tak mau peningkatan lagi. Seolah-olah apa dia tuan dia telah bunuh diri dia. Padahal Allah boleh meningkatkan orang beriman setiap kali. Allah Akbar. Dengan iman yang betul tuan dia. Sebab tu Allah SWT mau daripada orang biasa usaha atas iman. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang-orang yang telah ada iman. Iman maujud. Dah ada iman dah. Wahai orang-orang yang dah ada iman. Bukan cerita orang tak ada iman lagi. Orang dah ada iman. Sikit besar tak kira lah. Aminu. Berimanlah kamu. Mana usahalah kamu atas iman. Iman maujud, iman matlub. Usahalah kamu atas iman, iman yang dicontohi. Ai kama amanan nas. Seperti mana iman yang manusia, iman sahabat radhiyallahu ajmain. Allahu Akbar. Makna orang yang telah ada iman pun Allah perintah usaha atas iman. Apatah lagi kalau iman yang lemah. Lagi-lagi kena usaha atas iman. Allahu Akbar. Sebab itu tuan-tuan mulia, tidak ada satu hujah nak tolak kata kau nak dakwah aku apa? Aku dah ada iman. Kadang-kadang kita berbicara. Assalamualaikum. Jangan dakwah saya. Pergi rumah sebelah tu. Tak. Orang yang dah ada iman pun kena usaha atas iman. Apatah lagi orang tak ada iman, lemah iman, lagi kena usaha. Allah Akbar. Sebab tu dia tak kira siapa tuan-tuan mulia. Orang dah kuat iman, dia pun kena usaha. Kenapa iman? Dia kena siasa usaha. Meningkat jangan puas hati lagi. Kena usaha. Allah. Walaupun dia orang lama. Dia tak kira orang baru, orang lama. Usaha perlu dijalankan sampai mati. Allah. Niat sampai kiamat. Tapi usaha sampai mati. Allah Akbar. Perlu diusahakan. Dia tak boleh puas hati lagi dengan iman yang dia ada. Dia kena usaha. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Allah Akbar. Kalau dia boleh puas hati, iman aku dah meningkat, dah cukup. Dia boleh tahu ke iman ni, Allah redha dengan iman ni? Dia tak tahu. Sebab tu tuan-tuan mulia, usaha perlu dijalankan. Pertama, iman. Yang kedua tuan-tuan mulia, macam mana kita nak dapat realiti amalan kita jadi amalan yang terbaik. Kerana kita seorang hamba, kita belum kenal yang mana yang Tuhan kita akan mengenali, bagi tahu kita ini amalan terbaik. Kita seorang hamba ya tuan mulia. Kita bukan tuan. Hamba ni selalu dia tak tahu. Kita ni hamba saja. Jangan-jangan manusia tak suka panggil hamba. Tapi hamba punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun di sisi manusia, di sisi manusia adalah paling lemah, paling hina. Tapi di sisi Allah bila panggil hamba tu mulia. Tengok Allah Subhanahu Wa Taala, bila jemput Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra' Mi'raj, Mi'raj kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah panggil dengan panggilan apa? Subhanallazi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Allah tak kata dengan binabihi, birasulihi. Kerana nak bagi tahu makam hamba ni tinggi.
Walaupun makan Nabi dan Rasul khusus untuk mereka, tapi makam hamba ni, nak tunjuk orang yang makam hamba ni boleh naik lagi. Sebab tu bila Jibril AS sampai dekat Nabi Muntaha, dia tak boleh pergi dah. Dia kata, wahai mahu engkau saja boleh. Kerana makam hamba. Allah Akbar. Dalam kitab Jeremia kan, ada sana. Allah Akbar. Makam hamba yang makam yang tinggi si Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak dalil dalam Al-Quran. Allahu Akbar. Sebab tu tuan-tuan belia, dengan iman yang betul baru kita kenal diri kita. Bila manusia tu kenal diri dia, baru dia boleh buat amal tu terbaik. Sebagai dia seorang hamba. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa kenal diri dia, maka sesungguhnya baru kenal Tuhan dia. Kalau dia tak kenal diri dia, sesungguhnya maka dia tak kenal Tuhan dia. Allah Akbar. Ni tuan-tuan, bila kita keluar jalan Allah 4 bulan, 40 hari nak bawa dengan iman, nak usaha iman yang betul supaya kita kenal diri dia. Supaya kita kenal diri kita, barulah kita boleh buat amal yang terbaik. Satu orang tak kenal diri dia, dia boleh buat tugas, dia boleh jalankan tugas tak? Tuan-tuan boleh? Satu orang dia tak kenal diri dia, dia tak akan boleh jalankan tugas dia yang terbaik. Misalnya dia satu orang dia sebagai cikgu, dia tak tahu dia cikgu. Adakah dia boleh menjalankan dia sebagai seorang cikgu? Orang kata engkau cikgu. Ya ke saya cikgu ke? Dia tak tahu. Maka dia tak boleh jalankan tugas dia dengan terbaik. Tapi seandainya dia tahu aku ni seorang cikgu, bahkan disiplin tak, maka dia tahu melaksanakan tugas dia. Dia akan buat dengan terbaik. Begitu tuan-tuan, bila manusia ni kenal, saya ni hamba saja. Saya kenal diri saya siapa, saya hamba saja. Keluar daripada lubang yang sempit saya. Asalnya kan, dibelah salusi dengan najis, dengan lendir. Kemudian dibesarkan, kan? Dibesarkan. Jalan atas bumi Allah, yamshi ala ardillah, kan? Wa ya'kulu min rizqillah. Makan daripada rezeki Allah. Kemudian wa yaqulu anillah. Kufur kepada Allah Subhanahu Taala. Bila manusia tak kenal Allah, mula-mula dia tahulah aku pula ni dah besar-besar makan ni, dah boleh berjalan, dah boleh melompat, masa tu kufur kepada Allah Subhanahu Taala. Sebab tu tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Taala, kan? Bila manusia usaha atas iman yang betul, amal akan meningkat dan dia akan kenal diri dia siapa dia. Allahu Akbar. Baru dia akan kenal diri dia siapa dia. Bila dia kenal diri siapa dia, baru dia akan buat tugas yang terbaik. Dia akan tunaikan. Kerana seorang hamba dia tak akan lawan siapa-siapa, tuan. Seorang hamba dia tak akan lawan siapa-siapa. Kalau tuan dia kata depan-depan lah, tuan dia kata belakang-belakang lah, tuan dia kata kanan-kanan lah, tuan dia kata kiri-kiri lah, tuan dia kata atas-atas lah, tuan dia kata bawah-bawah lah. Tapi tuan-tuan, bila tuan dia kata depan, dia tak mau belakang. Apa mana? Ini hamba ke tidak? Ini bukan hamba yang sebenar. Kerana dia masih lawan. Ini bukan hamba, tuan. Hamba dia takkan cakap banyak. Allah kata ini perintah dia, maka dia akan turut ni perintah. Ini larangan dia, dia akan jauhkan larangan dia. Allah Akbar. Ini halal, dia tetap ni. Ini haram, dia tak akan tanya. Allah kata ini haram-haram. Dia tak akan tanya Allah, mengapa haram? Apa hikmah haram? Dia tak tanya dah. Allah Akbar. Kerana dia kenal aku ni hamba. Apalah ada pada aku? Allah Akbar. Jadi Maulana Surah Allah bagi tahu, untuk kita dapat realiti dalam amalan kita, tuan-tuan belia, ada beberapa perkara. Pertama sekali, kita kena istihdar maksud. Kita kena hadirkan maksud. Apa maksud kita buat kerja agama? Apa maksud kita amal agama? Dia kena tahu. Seseorang tu nak buat sesuatu perkara, dia kena tahu amal apa, maksud, apa tujuan dia buat. Kalau dia tak tahu tujuan maksud dia buat, maka dia tak akan buat dengan betul. Misalnya satu orang naik kereta, start enjin, lepas tu tekan minyak. Aku nak pergi mana tau?
Tekan. Nak pergi sana, nak pergi sini. Nak pergi sana, nak pergi sini. Tak tahu arah tuju dia. Kalau satu orang dia start kereta, dia tahu aku nak pergi mana. Oh, nak pergi Kelantan. Oh, ambil jalan ni. Terus. Senang pergi Kelantan. Tapi kalau tak tahu, nak pergi Kelantan ke, nak pergi Johor ke, nak pergi Penang ke. Jadi setiap orang tu dia kena tahu tujuan dia. Begitu dalam nak mengamalkan sesuatu amalan, daripada sekecil-kecil hinggalah sebesar-besarnya kena ada tujuan dia. Kena tahu tujuan dia. Mengapa dia nak buat amal ini? Mengapa dia nak kena keluar dari Allah SWT? Dia kena hadirkan maksud dia buat. Barulah amalan dia akan jadi amal yang terbaik. Allahu Akbar. Tuan-tuan boleh Maulana Aisyah rahimahullah bagi tahu, kita kena hadirkan maksud. Jadi maksud kita keluar dari Allah SWT, tuan-tuan boleh, untuk apa tuan-tuan boleh? Bukan sekadar untuk memperbaiki. Kita bayang hidayah kata kita keluar dari Allah nak memperbaiki islah diri. Bukan sekadar itu saja. Memang kita keluar nak perbaiki diri kita, nak baiki iman kita, amal kita. Tapi tuan-tuan boleh, sebenarnya tuan-tuan boleh, kita keluar dari Allah atau buat satu amal semata-mata nak menjunjung bahawa ini perintah Allah terhadap saya. Saya ni hamba saja. Sebab tu saya buat. Sama ada saya suka atau tak suka, saya seorang hamba. Saya nak menjunjung ini perintah Allah. Sebab tu saya akan buat. Sembahyang saya akan buat, puasa saya akan buat, zikir saya akan buat, Quran saya akan buat, akhlak saya akan buat. Semua saya akan buat yang terbaik. Sebab saya seorang hamba. Saya kenal diri saya siapa. Saya nak menjunjung ini perintah Allah SWT. Saya keluar dari Allah nak menjunjung ini perintah Allah terhadap umat ini. Allah Akbar. Sebab tu sama ada saya keluar jalan Allah SWT, saya dapat perbaiki diri saya ataupun tidak. Sama ada saya keluar jalan Allah SWT, saya dapat tingkatkan amal saya ataupun tidak. Sama ada saya keluar jalan Allah SWT, saya dapat apa yang saya hendak ataupun tidak. Tetap saya akan terus buat usaha ni. Tetap saya akan beramal dalam hal ini. Kerana saya faham bahawa saya seorang hamba nak menjunjung ini perintah Allah. Tapi tuan-tuan, seandainya seorang dia tak tahu maksud dia, maka dia akan tinggalkan. Kalau dia lemah, dia frasa, dia akan tinggalkan amal tersebut. Ataupun kalau dia dah pulih perkara itu, dia tak akan buat lagi. Misalnya satu orang sakit, seorang yang sakit, dia pergi dihantar ke hospital, berubat di hospital. Bila dah sihat, dia balik. Ada agak-agak tuan-tuan, orang dah sihat, dia nak pergi hospital lagi tak? Nak pergi lagi tak? Dia takkan mau pergi hospital lagi. Dia kata, aku dah sihat. Aku tak perlu lagi hospital. Sebab dah sihat. Dah dapat hasil dia. Dia pergi hospital nak dapat hasil sihat. Dah dapat sihat, dia perlu pergi? Tak perlu pergi lagi. Allahu Akbar. Begitulah tuan-tuan boleh, kalau satu orang hanya dia kata, aku nak perbaiki diri, maka dia boleh keluar dari Allah. Dulu aku malas semayang. Bila keluar dari Allah, kuat semayang. Dia kata, aku tak boleh keluar lagi dah. Sebab aku dah boleh kuat semayang. Balik rumah aku kuat semayang. Dah dapat hasil lah. Dulu kalau keluar jalan Allah, dulu lemah nak panggil khidmat. Keluar jalan Allah, rajin khidmat. Dia kata, aku tak perlu lagi dah. Sebab apa? Aku keluar jalan Allah, dah rajin khidmat, balik aku boleh buat khidmat. Tapi tuan-tuan bila seandainya satu orang faham maksud dia, bahawa dia keluar, dia buat usaha agama, dia beramal ni semata-mata nak menjunjung bahawa ini perintah Allah Ta'ala, sama ada dia keluar, dia dapat perkara yang dia nak ataupun dia tak dapat, tetap terus dia akan keluar. Tetap terus dia akan beramal kerana dia faham ini perintah Allah. Walaupun datang ujian demi ujian pada dia, walaupun datang kesusahan, tetap dia akan terus. Walaupun orang tak suka dia, tetap dia akan terus. Allahu Akbar. Seorang penyair Farsi, tuan-tuan belia, dia ada seorang kekasih dia di balik bukit. Dia ada kekasih dia di balik bukit. Jadi kekasih dia suka minum susu segar, susu kambing segar. Jadi dia fikir macam mana nak bagi susu segar dekat kekasih dia. Ilham yang dia dapat, setiap hari kalau dia pura-pura susu, maka dia nak pusing bukit tu. Bukit masa tu tak ada highway. Zaman sekarang senang, tak ada highway, hutan.
Nak bawa susu segar, nak sampai pada kekasih dia paruh hari juga. Susu jadi kurang sikit segar. Jadi dia punya fikir-fikir ilham dia masa ketika itu, dia kata dia kena buat jalan shortcut. Buat terowong ke jalan shortcut, tembus tengah bukit. Supaya perempuan dapat lari dengan segera. Ada macam-macam lagi boleh bagi kan. Tapi ilham dia ketika itu macam tu. Dia pun mula buat keputusan. Dia kata maksud aku nak buat ni, nak tebas hutan ni, nak buat jalan tengah ni supaya nak menggembirakan kekasih aku supaya dia dapat minum susu segar. Allahu Akbar. Dia pun ambil parang dia, cangkui dia, sabit dia, dia pun mula tebas kan. Datang satu orang dengar, "Hey Muhammad, buat apa ni?" "Aku nak tebas, nak buat lorong." "Buat apa lorong ke mana?" "Kalau boleh nak tebuk terowong." "Nak buat apa?" "Kerana aku buat ni semata-mata nak perah susu segar bagi kekasih aku minum susu segar." Orang di bawah kata, "Kau ni gila ke? Kau ingat kerja senang kan ni? Mungkin kau mati dulu pun kau tak sempat nak buat ni." Bukan senang nak buat terowong tuan. Orang pakai letupan, jadi letupan korek dengan bulldozer lagi. Dia buat antangan dia. Walaupun orang datang kata kat dia macam-macam pun tetap dia terus. Kenapa dia faham? Aku bukan nak gembirakan dia orang. Aku bukan nak bagi senangan orang. Aku nak gembirakan kekasih aku. Walaupun aku terpaksa menghadapi kesusahan demi kesusahan. Penat kan. Orang kata, orang hina, apa semua. Ada orang sokong, ada orang tak sokong. Tak kira. Aku buat juga. Asal menggembirakan kekasih aku. Kan itu maksud aku buat ni. Walaupun aku tak sempat, kalau aku mati tengah jalan pun aku telah tunjukkan pengorbanan aku untuk menggembirakan kekasih aku. Itu satu orang yang faham maksud dia nak buat tu. Walaupun begitulah tuan-tuan boleh, Maulana Yasir rahimahullah bagi tahu, satu orang kan, seseorang yang nak buat amal agama, dia nak buat kerja agama. Kalau dia faham maksud dia semata-mata nak menjunjung perintah Allah, dalam nak melaksanakan perintah Allah, dalam nak melaksana meninggalkan larangan Allah Subhanahu taala, maka dia sanggup segala-galanya. Senang ke, susah ke, orang suka ke, orang sokong dia ke, orang marah ke dia tetap terus. Karena tujuan dia nak menggembirakan Allah. Saya nak buat ni kerana mata-mata nak menjunjung perintah Allah. Sama ada saya dapat hasil saya ataupun tidak. Allahu Akbar. Saya tetap akan terus dalam usaha saya. Allahu Akbar. Sebab tu tuan-tuan boleh, kalau satu orang faham dalam buat usaha agama, maka tidak ada istilah lemah lagi di dia. Allah. Tak ada istilah kamus pecah hati. Dia akan tetap terus buat. Allah Akbar. Kerana dia buat tuan-tuan boleh semata-mata nak menjunjung perintah Allah Subhanahu taala. Bukan kerana orang lain. Allahu Akbar. Sebab tu tuan-tuan boleh, kerja agama yang dibuat untuk dapat buat kerja agama yang terbaik atau amal yang terbaik, tidak kita kenal dulu. Tujuan apa kita buat? Jadi satu orang faham bahawa ini perintah daripada atas. Aku buat semata-mata kerana Allah. Ini menyebabkan aku takkan lemah lagi. Kerana aku punya ni kekasih Allah. Sebab tu bila dia faham, dia buat ni semata-mata nak menjumpai Allah, nak dapat kasih Allah. Kerana apa tuan bila dia dapat kasih Allah sudah cukup dalam kehidupan dia. Sebab tu dalam hadis kursi Allah Subhanahu berfirman, "Wa in wajadtani wajadta kulla syai', wa in faqadtani faqadta kulla syai'." Jika engkau dapati aku, Allah bagi tahu, jika kau dapati aku, kau dapat segala-galanya tuan. Allahu Akbar. Tapi sehingga seandainya kamu kehilangan aku, kamu kehilangan segala-galanya. Allahu Akbar. Ini tuan-tuan mulia. Ini kita buat semata-mata nak menjunjung perintah Allah, nak menggembirakan Allah SWT. Yang mana Allah SWT anugerahkan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang belum pernah Allah bagi pada umat yang terdahulu kerja yang mulia. Ini kerja mahkota belum pernah Allah bagi pada umat terdahulu, melainkan mereka itu nabi lagi rasul. Allahu Akbar. Tapi Allah bagi kerja mahkota ni kepada kita tuan-tuan bila sampai hari kiamat pada umat ini, walaupun umat ini bukan nabi. Walaupun umat ini ada yang lelaki, ada yang wanita. Ada yang orang tua, ada yang orang muda. Zaman dulu tidak. Allah Akbar. Allah tak kira.
Inilah tuan-tuan boleh kita nak buat kerja agama, kerja mahkota, kerja yang terbaik. Walaupun kategori kita manusia ni, umat Nabi SAW berbagai-bagai kategori. Bermacam-macam martabat. Allah tak kira, tetap Allah nak wariskan kita kerja agama ni. Thumma awrasnal kitab allazina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Allah SWT berfirman, kemudian kami wariskan kitab. Menurut Allamah Zamakhsyari rahimahullah, kami wariskan kitab, kami wariskan isi dalam Quran. Mana kami wariskan kerja agama, kerja mahkota kepada umat. Allazina astafaina min ibadina, yang kami pilih di kalangan hamba kami. Menurut Allamah Zamakhsyari, hamba kami ni umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beriman dengan Allah dan Rasul. Allah nak wariskan kerja agama. Yang mana mereka ini bukan nabi, tapi daripada umat yang beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Allah SWT pindahkan kerja ini. Sebab tu tuan-tuan boleh, selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya min ba'di. Tidak ada nabi lagi, tidak ada jenis nabi lagi daripada sesudah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada dah. Allah tak hantar nabi dah. Kan? Kenapa tuan-tuan boleh? Padahal kita tengok sebelum-sebelum ni, setiap nabi yang didatangkan untuk apa? Supaya umat tak jadi kufur, tidak bersyirik, tak murtad, tak buat macam-macam maksiat. Supaya kurang lagi. Kalau satu nabi tak cukup, lepas nabi wafat, dia hantar nabi lagi. Walaupun dalam masa agak jauh, dia hantar nabi lagi. Kalau seorang nabi tak cukup, dia hantar 2, 3 nabi. Kadang-kadang dia hantar beribu nabi seperti zaman Bani Israel. Allahu Akbar. Kerana apa? Takut manusia akan syirik, akan kufur, akan murtad kepada Allah SWT. Tetapi tuan-tuan boleh, selepas Nabi SAW, Nabi berkata tidak ada nabi lagi dah. Umat sampai kiamat. Kalau umat sampai kiamat, kalau tak ada nabi, apa jadi tuan-tuan boleh? Umat sampai kiamat kalau tidak ada nabi, masa zaman dulu kalau tak nabi, manusia akan syirik, kufur, murtad dan sebagainya. Apatah lagi kalau umat tak ada nabi. Ada nabi pun boleh jadi rosak lagi. Ada nabi pun mereka sanggup nak bunuh nabi. Apatah lagi kalau tidak ada nabi. Macam-macam. Manusia akan syirik, manusia akan kufur, manusia akan murtad, akan buat macam-macam maksiat. Zaman dulu punya maksiat pun dikumpulkan zaman ni. Dan zaman sekarang punya maksiat pun begitu lagi canggih. Zaman maksiat, zaman apa? Canggih punya maksiat. Dengan gelombang punya, dengan aura punya sekarang. Allahu Akbar. Tak main jenis-jenis nampak lagi ni. Jenis aura pula. Allahu Akbar. Walaupun tahap tu punya kemaksiatan, manusia akan lebih rosak lagi, tetap Allah tak hantar nabi lagi. Sehingga sampai peringkat manusia akan mendakwa dia sebagai seorang nabi. Nabi orang Melayu pula tu kan. Masya Allah. Porompo pun tetap Allah tak akan hantar nabi juga. Kenapa tuan-tuan mulia? Kerana Allah SWT nak muliakan umat ni, nak pindahkan kerja mahkota ni pada umat ni yang bukan nabi. Allah nak pindahkan kerja tanggungjawab ni kepada umat ini yang beriman dengan Allah dan Rasulnya. Tak kira dia lelaki ke wanita ke, orang muda ke, orang tua ke, orang kampung ke, orang bandar, tak kira. Bukan untuk orang tua saja, bukan untuk orang lama saja, tak kira siapa. Walaupun dia satu orang budak. Tuan-tuan boleh, dia tak kira. Kalau Allah pindahkan tanggungjawab ni, orang muda pun boleh buat kerja agama. Tuan-tuan boleh. Orang kita kadang-kadang jangan pelakir, student apa dia boleh buat? Kadang-kadang kita student. Tuan-tuan, wallahi tuan-tuan jangan tengok macam tu. Kita jangan ni orang pandai dah. Kadang-kadang student tu punya fikir lebih tinggi tuan. Singapura dilanggar ikan todak tuan. Tuan-tuan bila Singapura dilanggar ikan todak. Bukan cerita dongeng. Tanya buka buku sejarah tu. Singapura dilanggar ikan todak, siapa yang mau fikir risau selamatkan Singapura? Fikir seorang budak saja telah menyelamatkan tuan dia. Siapa nama dia? Hang Nadim. Nak tunjukkan tuan dia tak kira. Allah Akbar. Allah nak pindahkan kemuliaan kerja mahkota ini kepada umat, tak kira siapa. Allah Akbar. Allazina astafaina min ibadina, yang kami pilih di kalangan hamba kami. Faminhum, dan kalangan mereka tu Allah bagi tahu kategori umat Nabi SAW ni.
Ada berapa kategori? Dia bayangkan 3 kategori. Faminhum zalimun li nafsi. Ada yang mereka sentiasa menzalimi diri mereka sendiri. Sibuk dengan maksiat. Tapi kalau tanya beriman Allah, siapa kata aku tak beriman? Tak tahu, senang betul. Kalau bulan puasa nak datang dah. Bulan puasa nak datang, kita bingung satu orang tak puasa. Kita tanya, kau Islam kan ni? Siapa kata saya bukan Islam? Kau tak puasa. Siapa kata tak puasa apa? Aku beriman lagi. Dia akan marah kita. Maknanya dia ada iman lagi. Allahu Akbar. Walaupun sampai tahap tu punya maksiat dia sampai menzalimi diri dia, tuan-tuan mulia, tapi Allah SWT tetap bagi kerja yang mulia. Kerja memang kata. Sebab tu satu orang yang lemah sekalipun dia tak boleh kata pada orang yang kuat, kau tak apalah nak buat kerja agama, dakwah, kau kuat, aku lemah. Lemah pun Allah pilih juga. Lemah pun Allah pilih. Allah Akbar. Wa minhum muqtasin. Dan sampai peringkat yang kedua, umat Nabi SAW yang Allah pilih buat kerja agama, kerja mahkota Allah pindah ni, bila dia istihdar maksud dia betulkan maksud dia, faham dia tengok nak junjung perintah Allah. Walaupun keadaan dia muqtasin ay mu'tadil, pertengahan. Kadang-kadang iman dia Masya Allah meningkat, tinggi kemin. Ka'anam waliyun minal awliya yanzilu minas sama'. Seolah-olah macam wali daripada kalangan wali-wali yang turun pada langit. Balik 14 hari semua, serban jubah, Masya Allah, tasbih, Masya Allah, semayang, sof depan, Masya Allah. Kalau serang, ambil seperti, siapa ready untuk kalim? Saya ready untuk kalim. Masya Allah. Punya iman meningkat macam ni. Kadang-kadang, bila dah sampai rumah, hari sehari ada jubah lagi 2 hari, seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Bila betul mengantar kalim, gas, semua tawaduk. Allah Akbar. Macam tu punya iman pun ada. Hari tu aku tengok dia punya. Sekarang tengok. Tak kira. Macam tu punya iman pun, kuat ke lemah ke, pun Allah sayang. Allah Tuhan, Allah faham iman kita. Masuk balik, jos main. Lepas sikit hari kita tengok. Macam tu pun Allah sayang pada ni. Sebab tu orang lemah, iman dia macam tu pun dia tak boleh kata, kau tak apalah, aku tak boleh. Dah, Allah tetap sayang, Allah pilih juga, Allah bagi kerja mahkota ni. Wa minhum sabiqun bil khairat. Ada yang sasa ke depan. Tak pandang belakang dah, ke depan lagi dah. Allah, iman dia sasa meningkat. Bila bagi tahu takaza ya, insya-Allah bisa, insya-Allah. Ini iman yang first class. Kita tahu iman first class. Siapa nak tambah 10 hari untuk bulan Ramadan ni? Ada first class ni. Allahu Akbar. 10 yang apa surah bagi tahu saya, kata 10 hari yang tak awal ke tengah ke akhir. Siapa nak bagi awal ni 10 hari yang tak awal? Enggak tengok. Yang tengah ni, yang tengah. Tambah masa. Allahu Akbar. Yang akhir ni. Allahu Akbar. Masya-Allah, ni semua masya-Allah iman kuat ni. Alhamdulillah, masya-Allah. Ni masuk golongan ketiga lah ni. Zalika huwal fadlul kabir. Demikianlah kurniaan apa? Allah bagi tahu, inilah satu kurniaan cukup besar. Bukan kecil Allah bagi kerja mahkota ni tuan. Iman dah besar dah, tapi Allah bagi kerja mahkota ni, Allah bagi pada umat ni, Allah tak pilih umat lain. Allah pindah kepada umat ni, Allah bukan kira lelaki saja. Dulu zaman dulu Nabi lelaki je. Ni perempuan, lelaki perempuan tak kira Allah bagi, bukan Nabi. Allah nak pindahkan kerja mahkota ni. Allah nak muliakan umat ni, tuan-tuan mulia. Sebab tu tuan-tuan mulia, bila satu orang difaham, diistihdar maksud, bahawa dia tahu ni perintah Allah. Allah dah kurnia kepada dia, nak junjung. Apa jadi masalah pun dia tetap terus. Senang ke susah dia tak kira. Allahu Akbar. Tuan-tuan mulia, Muhammad Sa'ad Damar Barakatuh, berapa kali dah masyarakat Malaysia pernah bagi satu kisah. Tuan-tuan boleh ingat. Iaitu di zaman Maulana Isra rahimahullah, ada satu tempat, satu kawasan, usaha menurun. Padahal kawasan tu usaha cukup kuat. Dapat hantar jemaah 4 bulan, 14 hari, semua taqaza markas ni dapat disempurnakan. Tetapi satu kawasan tu telah jatuh. Jadi Maulana Yusuf rahimahullah pun pilihlah satu orang elders Nizamuddin untuk buat usaha sana sampai meningkat. Beberapa bulan, 7-8 bulan dihantar satu orang elders ni. Dia telah pergi buat usaha sama 7-8 bulan sampai usaha telah meningkat balik. Kena jemaah 4 bulan, 14 hari, 3 hari dah macam buka balik, dah keluar balik. Maka dia pun balik. Bila dia sampai saja balikkan Nizamuddin, dia pun pergi jumpa lah Maulana Yusuf rahimahullah.
Bila jumpa saya bagi salam Malaysia tak tengok apa pun. Nak kata, bila kau balik? Bila sampai? Tak cakap apa. Timbullah hati elders ni, kata, sekurang-kurang aku dah balik, tanya bila kau sampai. Nanti baru jumpa aku sibuk. Tak kata apa. Tak patut betul. Dia yang hantar aku, sebab usaha usaha telah menurun sebagai tingkat, dah usaha naik, aku balik tak tanya apa. Apa punya Maulana ni? Apa punya hadrat ni? Tak patut. Kemudian dia duduk kat masjid ni, dia fikir mungkin Maulana Yusuf rahimahullah tak perasan dia kot. Perasan tak perasan. Aku orang lama sini tak perasan. Aku hari-hari kat Nizamuddin. Tapi dia kata mungkinlah sibuk ni kan. Nanti aku pergi jumpa dia dalam bilik pula. Berjumpa dalam bilik. Dia pun pergilah masuk bilik Maulana Yusuf rahimahullah, nak pergi salam Maulana Yusuf, nak perkenalkan aku dah balik. Baru salam, Maulana Yusuf kata, tadi kan engkau dah salam dengan aku ni. Maulana Yusuf tahu aku dia salam. Tapi dia buat tak tahu ya. Tak boleh jadi. Dia pun keluar dari bilik dan angkat san. Kecewa. Aku dihantar tapi dia tak ambil tahu. Ataupun nak marhaban sikit. Lalu selamat datang, selamat kembali daripada perjuangan. Tak. Apa punya ni? Merajuk. Maulana tak layan dia. Allah Akbar. Macam kita balik-balik syurah buat tak tahu. Apa punya syurah kan? Jadi dia pun syurah terus keluar. Aku tak mau buat usaha ni. Tak layan aku. Buat tak tahu pula. Aku ni orang lama. Kalau orang baru tak apa juga. Orang lama ni. Kan? Bawa turun beg. Keluar. Nak pergi dapat kenderaan. Sementara nak ada kenderaan, dia terfikir. Aku pergi sana 7-8 bulan buat usaha. Cerita orang pada realiti perhambaan. Cerita 6 sifat. Hakikatul ubudiyah. Cerita hakikat perhambaan. Cerita apa? Jalan perhambaan. Tariqatul ubudiyah. Muhammad Rasulullah. Kemudian aku nak menzahirkan perhambaan. Izharul ubudiyah. Kemudian, 6 sifat lah. Sampai bab ikhlas, aku buat ni semata-mata kerana Allah. Nak mentakbirkan ubudiyah. Penerimaan. Jadi penerimaan mesti kerana Allah. Jadi aku buat kerana Allah. Aku telah buat usaha kerana Allah. Jadi aku balik. Kalau Maulana Ilyas tak layan, Maulana Yusuf rahimahullah tak layan aku pun tak apa. Sebab aku buat kerana Allah. Takkan aku nak pujian dia. Kalau dia tak alu-alukan kedatangan kepulangan aku pun tak apa. Sebab apa? Aku buat kerana Allah. Bukan nak dapat pujian daripada dia. Tapi mengapa aku merajuk? Dia kata. Dia terfikir, betul juga. Aku buat kerana Allah. Dia tak layan aku. Lalu bila dia teringat tu, dia pun kata, Astaghfirullahalazim, aku dah silap. Aku usah ni nak pujian Maulana Yusuf. Aku buat kerana Maulana Yusuf ke? Dan Maulana Yusuf tak layan aku dah tak mau dah. Aku buat kerana Allah. Kalau Maulana Yusuf tak layan aku pun tak apa. Aku mau daripada Allah. Aku mau dapat kasih Allah. Dia pun pusing balik. Bila dia pusing balik, naik pintu Nizamuddin, Maulana Yusuf marhaban bika. Allah. Peluk dia. Heran dia. Macam mana Maulana peluk pula? Dia pun peluk Maulana. Dia kata, Hadrat, tadi kau buat tak tahu. Lepas ni kau peluk-peluk aku sebab apa? Ya betul, aku bukan tak tahu kau. Aku nak tengok. Engkau ni buat kerana aku ke kerana Allah? Kalau engkau buat kerana aku, mesti engkau akan marah pada aku. Kerana aku tak sambut kepulangan engkau. Mesti aku tak layan kau. Tapi kalau engkau buat kerana Allah, aku tak layan kau pun, mesti engkau akan datang pada kerja ni. Allahu Akbar. Ini tuan-tuan mulia. Sebab tu tuan-tuan mulia, satu orang kalau faham maksud dia buat kerja, buat usaha agama, barulah dia akan terus, sama ada orang suka dengan dia ke tak suka dengan dia, terus orang marah ke tak marah, dia akan terus buat kerja tuan-tuan mulia. Sebab tu tuan-tuan mulia, kita balik 40 hari ni, kita akan bertambah lagi buat usaha tuan-tuan mulia. Tak kira siapa tuan-tuan mulia. InsyaAllah tuan-tuan mulia. Kita mau istihdarkan maksud kita buat kerja agama. Barulah bila kita dah hadirkan maksud kita buat kerja ni, baru kita dapat buat amal tu jadi amal yang terbaik. Kerana Allah nilai dari segi apa tuan? Bukan amal yang banyak, tapi amal yang terbaik. Sebab tu kita kena buat lagi sampai Allah kira yang terbaik. Dan kedua tuan-tuan mulia, singkatkan masa. Tak lagi tuan-tuan nak wapsi lah, nak kakuzari lagi lah. Jemaah ramai. Dan kedua tuan-tuan mulia, Maulana Yusuf rahimahullah beritahu, kita kena istihdar mas'uliyat. Hadirkan tanggungjawab. Ni tanggungjawab siapa? Saya yang punya tanggungjawab. Bukan orang tu punya tanggungjawab. Siapa punya tanggungjawab? Saya yang punya tanggungjawab. Macam mana satu orang
tuan rumah, bapa kan, dia tanggungjawab. Dia kata tanggungjawab saya menjaga anak-anak saya. Tanggungjawab saya pergi pejabat. Dia takkan kata tanggungjawab engkau pergi pejabat. Tapi dia akan kata tanggungjawab saya pergi pejabat untuk tampung rezeki anak-anak saya. Allah Akbar. Kerana dia faham tanggungjawab. Bila satu orang tu faham tanggungjawab, barulah dia akan buat kerja tu betul-betul atau tidak, tuan-tuan? Barulah seorang tu akan buat kerja tu dengan betul. Barulah dia akan buat kerja tu dengan terbaik. Kerana dia faham ni tanggungjawab dia. Tapi kalau selagi seorang tu dia tak faham bahawa ni tanggungjawab dia, selagi itulah dia tak akan buat kerja atau satu amalan tu dengan baik. Kerana dia kata ni tanggungjawab orang lain. Dia hanya tempek-tempek saja. Jadi tuan-tuan boleh, sebab itulah tuan-tuan, kalau satu orang datang kepada tanggungjawab, maka dia tak akan datang sifat marah lagi. Allah Akbar. Dia kalau dia faham bahawa tanggungjawab dia, maka dia tak akan marah pada orang lain. Dia tak akan kata orang lain. Masih dia faham tanggungjawab dia. Kalau orang tak pergi kerja pun dia tak marah, sebab ni tanggungjawab saya kena pergi kerja. Walaupun apa jadi pun dia akan jalankan tanggungjawab dia. Hujan lebat pun dia akan telefon bos-bos. Kan? Saya lambat sikit. Ataupun dia takkan telefon bos-bos pun, tak malah hujan lah. Bos, hujan lah. Dia tetap akan usaha macam mana dia akan dapat pergi ke kerja. Dia takut miss dia, apa syuaru dia miss sendiri. Kan? Allahu Akbar. Begitulah tuan-tuan, setiap orang kena lahir, hadirkan ni tanggungjawab saya. Dan orang lain tu hanya bantu saya ya. Sebab tu dia tak akan marah pada orang lain. Sebab dia faham orang tu bantu dia ya. Tapi yang saya kena marah diri saya. Mengapa saya tak mau tepat waktu? Mengapa saya tak jaga saya punya sembahyang saya? Saya tak jaga saya punya zikir saya. Mengapa saya tak jaga saya punya Quran saya? Mengapa saya tak jaga dakwah saya, gas saya, taklim saya, khususi saya dan sebagainya. Dia akan tanya. Pasti dia faham tanggungjawab, dia akan tanya sendiri. Saya kena tepat waktu, saya kena jaga waktu. Sebab tu tuan-tuan boleh, tanggungjawab inilah akan menyebabkan satu orang akan buat amal yang terbaik. Selagi satu orang tak datangkan tanggungjawab, masa tu tuan-tuan boleh, masa tu lagi ilmu apa dia punya amal tak akan jadi terbaik lagi. Allah Akbar. Jadi nak dapat amal yang terbaik tuan-tuan, pertama kenapa? Iman yang terbaik. Kedua, kena tahu tujuan dia. Yang ketiga, ambil tanggungjawab tuan-tuan. Barulah Allah SWT akan buka tuan-tuan. Misalnya kita buat contoh tuan-tuan. Contoh tuan-tuan. Contoh, satu orang belum berkahwin. Kalau satu orang cerita, jadi suami ni susah, jadi isteri ni susah. Tapi satu orang belum kahwin ni tak faham. Dia kata, no, aku tengok orang kahwin semua pakai kerusi nikah kita tak tahu, banyak nanti kalau bergaduh. Alah sikit tu perempuan kecil. Asam garam dalam perkahwinan, dia kata. Dia tak tahu. Dia nampak tu Tapi bila dia ambil tanggungjawab untuk bergelar sebagai seorang suami ataupun gelar seorang isteri, masa tu baru dia mula boleh faham. Boleh ijab kabul saja, dia bergelar seorang suami, seorang isteri mula faham. Bila dia mula dari isteri, dari seorang suami, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, balik, isteri pun senyum, dapat isteri solehah. Alhamdulillah. Tapi dah lama sebulan, 2 bulan, dapat isteri tolehah pula. Bukan isteri solehah dah. Dapat sebaliknya. Sampai pintu disambut dengan Masya Allah berhamburan. Ngapa abang balik lambat ni? Apa ni? Masuk pula, bergaduh-bergaduh, pinggan melayang pula. Baru aku faham. Dulu aku tak faham. Susahnya. Allahu Akbar. Isteri pun macam tu juga. Isteri dulu dapat suami baik. Sekali suami balik, hambuklah dekat depan pintu. Kadang-kadang dapat flanking pula. Allahu Akbar. Baru dia faham, bapa aku tak nak flanking aku. Baru saya faham jadi seorang isteri. Tapi dalam keadaan tu mereka ambil tanggungjawab nak bela sebagai seorang suami isteri, seorang suami seorang isteri, mereka dapat teruskan. Allah akan didik mereka. Dan Allah akan buka bagaimana nak tanggungjawab dari seorang suami dan seorang isteri. Tapi kalau dia tak bergelar lagi, dia tak tahu. Begitulah tahap tanggungjawab dia setakat itu saja. Sehinggalah tahap kedua pula, tahap jadi seorang bapa dan seorang ibu. Orang yang dah ada anak akan bagi tahu pada orang tak ada anak. Orang yang tak ada anak dia tak akan faham macam mana kesusahan orang yang ada anak. Seorang bapa dia kata ada anak, bukan senang ada anak ni. Entah tak? Susah apa ada anak seronok lah, boleh main dengan dia. Entah susah.
Banyak aku nak kena cari. Pampers lagi lah, mangan botol susu lagi lah, macam-macam. Dah besar pula. Nak pergi sekolah, nak pergi tadika, nak beli baju sekolah, beli beg sekolah, kasut sekolah, nak bagi duit sekolah lagi. Dekat raya nak beli baju raya pula. Aku pun tak tukar baju raya. Bapak punya fikir macam tu. Mak punya fikir pula tak dapat tidur. Jadi orang yang belum ada anak ni tak faham. Tapi bila dia ada anak nanti, dia pun akan faham. Oh macam ni. Bila anak membesar pula, anak jadi bagus, alhamdulillah. Anak cium tangan mak bapak, alhamdulillah. Tapi anak balik liar, balik pukul 2 pagi, balik pukul 3 pagi. Pening bapak nak mikir, pening mak nak mikir. Tapi tuan-tuan boleh, bila dia ambil tanggung sebagai seorang bapak dia akan sayang pada anak dia, akan usaha macam mana nak didik anak dia juga. Begitu seorang ibu. Bau kerisauan tu ada macam tu. Begitulah orang tua kita bagi tahu, tanggungjawab untuk agama tuan-tuan boleh. Selagi satu orang tak ambil tanggungjawab pada agama, selagi itu dia tak akan nampak kepentingan agama tuan-tuan boleh. Sebab tu tuan-tuan boleh, dalam buat kerja agama, nak dapat agama yang amalan yang terbaik, apa yang terbaik, maka kita kena ambil tanggungjawab tuan-tuan boleh. Nak buat satu perkara dengan tanggungjawab. Kita nak buat gas dengan penuh tanggungjawab, nak buat taklim dengan tanggungjawab, nak buat ziarah dengan tanggungjawab. Bukan sekadar melepas batuk di tangga, buat taklim buat taklim kan. Kita buat taklim. Walaupun sengaja, mata tengok saya, mata tengok sini kan. Allah Akbar. Buat tanda kalim, buat gas sambil lewat saja sambil. Tapi lain dengan manusia, seseorang yang buat dengan tanggungjawab. Sebab tu tuan belia, satu orang nak dapat amal yang terbaik tuan belia, ni dia kena datangkan dengan apa? Tanggungjawab. Tanggungjawab. InsyaAllah tuan belia. Kita akan ambil tanggungjawab. Kita dah keluar 40 hari, 4 bulan tuan belia, kita balik. Dia mau rasa tanggungjawab. Ini tanggungjawab saya. Saya punya kerja. Orang ikut tak ikut, saya kena buat. Orang mau dengar tak dengar, saya punya tanggungjawab. Saya kena buat tuan belia. Allahu Akbar. Ini tuan belia. Jadi kita kena buat dengan tanggungjawab. Untuk perkara ini tuan belia, untuk laksanakan benda ni tuan belia, tak dapat tidak kita nak bagi masa kita lagi. Lagi dan lagi. Apatah lagi tuan belia, bulan Ramadan dah dekat. Bulan Ramadan dah dekat tuan belia. Sepatutnya kita mau rasa sedih. Mau rasa sedih. Bulan Ramadan dekat, patut kita mau tambah masa kita bulan Ramadan. Kerana bulan Ramadan amalan sunat jadi fardu. Amalan fardu dikali 70 kali ganda. Bukan amalan, bukan bulan ibadat saja. Muhammad Adam berkata bagi tahu ini bulan-bulan dakwah. Sahabat-sahabat buat bulan Ramadan dia hantar dakwah lagi, jemaah lagi. Allah Akbar. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda fil makna hadis, "Lau ya'lamul ibad ma fi Ramadan la tamannat ummati an yakuna sana." Kalaulah hamba aku tahu, lau ya'lamul ibad. Kalaulah hamba, seandainya hamba aku tahu apa-apa yang ada dalam bulan Ramadan ni, nescaya dia akan berdoa pada Allah, dia akan minta pada Allah setiap satu tahun tu menjadi Ramadan. Bukan satu bulan saja, satu tahun jadi bulan Ramadan. Allahu Akbar. Bukan satu bulan, setahun jadi bulan Ramadan. Kenapa tuan-tuan? Sunat jadi fardu. Fardu kali 70 kali ganda. Kemudian di jalan Allah berapa lagi? Yang kita kira, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah lipat kali ganda mengikut apa yang dikehendaki. Allahu Akbar. Datang seorang lelaki, faqala rajulun min Khuza'ah. Datang seorang lelaki daripada tempat nama Khuza'ah. Hadisna ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, cerita mai kat aku. Kan? Cerita apa yang ada dalam bulan Ramadan ni. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ceritalah antara dia. Faqal innal jannata yaqulna ya Rabb ij'al lana fi hadha syahr min ibadika azwajan. Wahai Tuhan, jadikanlah bagi kami ni pada bulan ini, bulan Ramadan ini, daripada kalangan hamba-hamba Engkau tu sebagai suami, bakal suami-suami kami. Offer daripada bidadari. Masya Allah. Offer bulan Ramadan. Tepat tu siapa nak offer, cepat-cepat mau tambah lagi. Bulan Ramadan. Siapa dia? Insya-Allah. Cepat-cepat mau tambah. Offer. Allah Akbar. Hingga dia menggembirakan kamu, menggembirakan kami, menenangkan kami, dan dia juga menenangkan kami. Allah Akbar. Untuk perkara ini tuan-tuan, untuk menenangkan kita, insya-Allah. Siapa insya-Allah nak tambah masa lagi 10 awal, tengah, akhir. Tuan-tuan boleh 40 hari atau boleh nak keluar dengan mesyuarat, insya-Allah. Allah Akbar. Bagi insya-Allah tuan-tuan. Allah Akbar. Allah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah, wa nasyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.